ada kawan-kawan kita yang menjadi dropshipper sekarang ni, sama ada berkerjaya sebagai part time ataupun ada yang buat benda ni sebagai full time pun. Cuma adalah beberapa persoalan lah. So nak tahu bagaimana pandangan syariah tentang dropshipper ini, tunggu selepas ini. Okey, sebelum kita terus kepada soalan yang tadi tu, sama ada dropshipper ini patuh syariah ataupun tak, so elok kita fahami dulu apa itu rukun jual beli. Okey, so ulama-ulama telah membahagikan ataupun memperincikan rukun jual beli ini kepada 3. Well, ada yang 3 ni, ada yang 4, tapi dia berkisar di benda yang sama. Yang pertama adalah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. So kalau kita bercakap pasal pihak ni, mesti ada 2 pihak lah. Satu pihak yang menjual, iaitu penjual, dan satu lagi pihak yang membeli, yang ini pihak ataupun pembeli lah. Jadi obviously memanglah kriteria-kriteria penjual dan pembeli itu pun memang ada dibahaskan dan juga diperincikan. Tapi yang tu quite straightforward lah. Kita kenal siapa penjual tu, dan penjual tu pun tahu orang yang membeli, okey, dan maka kita boleh jadikan sebagai salah satu daripada rukun jual beli. Now, yang kedua adalah barang yang dijual belikan itu. Okey, so dalam arti kata lain, selain daripada barang, iaitu juga harga. Okey, harga. Barang tu kita akan bincangkan sekejap lagi. Harga itu mungkin saya akan bincangkan dalam video saya yang lain, sebab dia banyak ulama-ulama membahaskan sama ada harga tu sendiri untuk penetapannya. Ada tak dalam Islamic point of view, dalam syariah menetapkan garis panduan bagaimanakah untuk meletakkan harga, ataupun ada tak ceiling dari segi margin rate ataupun untuk profit keuntungan, sama ada 20% ke 50% ke ataupun 100% pun dibolehkan. Yang itu kita akan bincangkan kemudian. Dan seterusnya adalah ijab dan qabul, okay? Ataupun offer and acceptance. Alright, so obviously offer and acceptance ni, ijab dan qabul ni, dia boleh lahir dalam pelbagai bentuk lah. Dia mengikut adat ataupun uruf setempat. Okay, contohnya katakan saya telah jual barang ini kepada awak. Okay, ataupun yang pembeli pula dia kata saya telah membeli barang ini daripada awak. Okay, so itu antara salah satu cara untuk nak mengekspresikan ijab dan qabul. Tetapi ada juga ulama mengatakan bahawasanya tidak semestinya begitu. Cukup memadai dengan adat setempat. Contohnya kalau kita kat Malaysia ni, biasanya kalau kita ambil barang yang kita nak beli tu dan kita bawa ke kaunter, lepas tu kita tunjuk ke cashier tu, kita nak barang tu, dan cashier tu faham maksud kita bahawasanya memang kita nak beli barang itu, dan dia just scan benda tu dan dia just bagi tahu berapa harga, dan kita pun bagi duit, dan maka terlahirlah ijab dan qabul itu. Sebab apa? Sebab rukun, mana-mana kecacatan di dalam salah satu daripada rukun jual beli ini akan membolehkan ataupun akan membuatkan transaksi jual beli tersebut atau muamalat tersebut terbatal. Okey, dan kita tak nak muamalat kita terbatal lah disebabkan benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah berkaitan dengan isu objek barang tersebut. Nah, dalam muamalat Islam, ulama mentafsirkan hadis Nabi SAW, la tabi' ma laysa indaka, janganlah kamu berjual beli barang yang kamu tidak ada. Okey, so tidak ada ini further definekan bahawasanya kamu tak miliki lagi barang tersebut, dan barang itu tidak berada di samping kamu ataupun tidak berada di tempat kamu. Okey, so let's say, jadi maksudnya pentingnya adalah untuk kita memahami bahawasanya bila mana kita nak menjual satu barang itu, mestilah benda tu kita own dulu, kita possess. Maksudnya kita beli terlebih dahulu, kita miliki, dan kemudian barulah kita ambil barang tersebut
di dalam kepunyaan kita, di dalam tempat kita, dan kemudian barulah kita menjualnya. Nah, bila kita bercakap pasal bisnes ataupun jual beli, dia terbahagi kepada dua lah. Satu produk dan satu lagi services ataupun perkhidmatan. Contohnya katakan kalau macam saya memberi perkhidmatan khidmat nasihat atau perundingan ataupun mungkin training. Yang tu tidak melibatkan produk, yang tu melibatkan manfaat. Manfaat ataupun kebolehan saya, expertise saya, kepakaran dan pengalaman saya yang saya beri dan dibalas dengan bayaran lah. Tapi untuk dropshipper ini dia banyak fokuskan kepada produk. Maksudnya physical products. Okay? Adakah dropshipping itu patuh syariah ataupun tidak? Nah, dropshipping dia ada macam-macam dah konsep dan juga diagram di luar sana. Tetapi asasnya adalah dropshipper ini akan mengiklankan produk-produk yang dijual oleh supplier ataupun the original seller, okey, di dalam platform digital ataupun sebagainya, okey. Dan melalui kempen ataupun iklan tersebut, maka diperolehi seberapa banyak pelanggan ataupun pembeli. So, pembeli akan membuat bayaran kepada dropshipper dan dropshipper akan kemudiannya membayar kepada supplier dan kemudiannya supplier akan menghantar produk itu sama ada terus kepada pelanggan ataupun kepada dropshipper dan dropshipper uruskannya. Kita kena tengok kontrak yang dropshipper itu deal dengan supplier. Kebanyakan yang saya tahu, dropshipper itu dia merupakan satu kontrak yang berbentuk wakalah ataupun berbentuk agensi. Maknanya dia bertindak sebagai ejen. Dan bayaran yang akan diperolehi adalah berdasarkan kepada peratusan yang terjual. Contohnya katakan let's say katakan terjual dalam RM1,000, dia jual smartphone RM1,000. So let's say supplier akan letak 10% of that RM1,000 harga yang terjual kepada as part and parcel of your commission. Okay. So adakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkan sebab dropshipper tadi bukanlah sebagai penjual sebenar. Dropshipper tadi hanyalah bertindak sebagai ejen ataupun wakil kepada supplier. Maksudnya dropshipper tadi tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa produk yang dipaparkan di dalam proses jual beli tersebut. Semuanya bergantung kepada supplier yang menjual barang tersebut. Okey, dia hanyalah bertindak sebagai ejen. Tetapi let's say katakan kalau dia dapatkan quotation daripada supplier dan supplier bagi quotation kepada dia dan kemudiannya dia pun markup. Dia markup harga daripada kos yang dijual oleh supplier dan dia pamerkan untuk jualan. Okey, so maksudnya daripada situ dia tidak bertindak sebagai ejen. Dia bertindak sebagai penjual. Okey, tetapi hakikatnya dia tidak pun memiliki lagi barang tersebut. Bahkan apatah lagi possess benda tu. Obviously transaksi tersebut adalah dilarang. Okey. Sebab apa? Sebabnya dia akan membawa kepada konflik ataupun masalah yang banyak lagi pada masa akan datang. Contohnya, what if let's say katakan dia dah campaign semua, lepas tu tiba-tiba ada customer yang berminat nak beli, and then customer tu membuat bayaran pada dia dan dia pun dah guna for whatever reason duit tu, dan kemudiannya dia bayar that little portion cost kepada supplier, and then kemudian supplier tu tidak menghantar pembayaran barangan tu. So apa berlaku? So tanggungjawab terletak kepada diri dia, bukan kepada supplier, sebabnya dia telah sort of declare diri dia sebagai penjual dan bukan lagi ejen kepada supplier. So dia membawa kepada satu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi atas dasar itulah hikmahnya hadis Nabi itu, supaya transaksi jual beli itu, terutamanya objek itu, hendaklah dimiliki dulu dan berada di samping dia, barulah dia membuat penjualan tersebut. Jadi risiko itu akan berlaku ke atas diri dia. Yang penting dia dah ada barang tu. Jadi berbanding katakan dia seolah-olah memberi gambaran dia untung atas angin je lah. Sebenarnya dia tak keluar apa-apa modal pun. Dia hanya just deal dengan supplier, and then dia terus buat marketing. Kalau let's say katakan laku, dia just ambil duit yang
telah di-bank-in-kan oleh yang telah di-bank-in-kan oleh customer tu, and then dia just bagi certain portion, dia simpan profit, cost iaitu harga yang dijual oleh supplier tu dia just bagi macam tu, and then supplier tu pun terus hantar barangan. So yang tu ulama-ulama tidak membenarkan jual beli sedemikian. Sebab ejen dia tidak terikat dengan rukun tadi, iaitu dia mestilah memiliki dulu objek terlebih dahulu. Tetapi penjual dia mestilah memiliki dulu barang tersebut sebelum dia menjualnya.